Cikgu tahu tak apa itu sebenarnya Flip Classroom? Sedar ataupun tidak, sebenarnya cikgu pernah melaksanakan Flip Classroom dalam kelas. Apa itu sebenarnya Flip Classroom? Flip Classroom adalah satu model pendekatan pengajaran di mana murid-murid didedahkan terlebih dahulu dengan kandungan pembelajaran sebelum waktu kelas bermula. Dengan cara ini, waktu kelas boleh digunakan sepenuhnya untuk aktiviti kolaboratif dan pengukuhan secara individu serta berkumpulan. Ini adalah sesi PDP yang biasa dijalankan. Masa aktiviti PDP dibahagikan kepada set induksi. Sebahagian besar digunakan untuk aktiviti penerangan kandungan pembelajaran. Tetapi malangnya masa untuk aktiviti kolaboratif dan pengukuhan sangat terhad. Kini dengan Flip Classroom tidak lagi. Sekarang dengan kaedah Flip Classroom, sesi PDP akan menjadi sebegini. Penerangan kandungan pembelajaran akan dijalankan sewaktu PDP. Oleh itu, guru mempunyai lebih masa untuk menjalankan aktiviti kolaboratif dan pengukuhan bersama murid. Ingin tahu bagaimana pelaksanaannya? Cikgu-cikgu, sebenarnya mudah sahaja untuk menjalankan Flip Classroom dalam bilik darjah. Ada 3 tip untuk dikongsikan bersama cikgu-cikgu. Langkah pertama adalah guru menyediakan bahan sebelum waktu pembelajaran. Bahan boleh terdiri daripada video, gambar dan juga bahan bacaan. Ini boleh dibantu oleh ibu bapa dan juga persekitaran. Langkah kedua, semasa dalam kelas aktiviti pembelajaran berpusatkan murid boleh dijalankan secara kolaboratif dan juga kooperatif. Guru juga ada lebih banyak masa untuk menjalankan pentaksiran bilik darjah dengan lebih berkesan. Langkah terakhir, iaitu langkah ketiga, ialah berlaku selepas waktu pembelajaran, di mana murid-murid akan melakukan aktiviti pengukuhan yang mengaitkan pembelajaran yang dipelajari hari ini dengan persekitaran mereka. Berikut adalah perkongsian dari 2 buah sekolah pemangkin kebat negeri Perlis. Pada hari ini kita dah selesai dengan tajuk Sistem Peredaran Darah Manusia. Untuk kelas yang akan datang, bagi memudahkan kamu lebih faham tentang sistem peredaran darah manusia, kita akan hasilkan model sistem peredaran darah. Pada kelas yang akan datang, kita akan hasilkan satu model sistem peredaran darah. Apa yang cikgu nak kamu lakukan sekarang, kamu buka buku teks kamu, buka muka surat 43. Di sini ditunjukkan bagaimana cara-cara, langkah-langkah untuk menghasilkan model sistem peredaran darah manusia. Kamu balik, kamu baca langkah-langkah yang dinyatakan dalam buku teks ni. Kamu boleh scan QR code untuk menonton video bagaimana menghasilkan model sistem peredaran darah manusia. Bagi yang tak boleh scan QR code ni, cikgu akan sharekan link, link video untuk kamu di dalam grup WhatsApp kelas kamu. Pada kelas kita minggu lepas, yang terakhir hari itu, cikgu ada suruh kamu pulang ke rumah dan scan QR code untuk menghasilkan model sistem peredaran darah manusia. Antara kamu ada tak yang balik tengok? Bagus. Bagus. Kamu dah scan QR code dan tonton video yang diberi. Kamu dah tengok langkah-langkah yang telah
yang telah dikongsikan di dalam buku teks kamu. Jadi hari ini kita akan menghasilkan model sistem peredaran darah manusia. Sekarang cikgu nak kamu keluarkan semua bahan dan juga alatan yang kamu bawa untuk menghasilkan model sistem peredaran darah manusia. Okey, kita akan mulakan aktiviti kita sekarang. أيها الأبناء الأعزاء، غدا عندنا المحاضرة. أنتم لا تنسى أنتم أبحثوا في الكتاب المدرسي على تحت الموضوع ملابس الجديدة. أنتم ابحثوا في يوتيوب على تحت الموضوع ملابس الجديدة. Don't forget, please do read on your textbook and the topic clothing أو ملابس الجديدة, or please check on YouTube تحت الموضوع and the topic clothing ملابس الجديدة. إن شاء الله لا تنسى, don't forget. طيب هل أنتم فهمتم؟ فهمنا. هل فهمتم عن الملابس؟ فهمنا. Let's see. نحن ننظر الآن. اعملوا الآن. Ustaz, dress, bantolun, trousers, kotatul, necktie, komitus, sleeve.
Assalamualaikum. Salam Said Putra Juara Gemilang. Saya Julaila binti Yahya, Pengetua Sekolah Menengah Sains Tuanku Said Putra Perlis. Pada hari ini ingin berkongsi dengan warga pendidik berkenaan dengan Flip Classroom di Said Putra. Pembelajaran Flip ataupun Flip Classroom telah dimulakan pada akhir tahun 2019 dan kemudian ditambah baik serta dibugarkan pada tahun 2020. Konsep pembelajaran Flip ataupun Flip Classroom adalah di mana murid-murid diberi ruang untuk bersedia dengan input ataupun maklumat mengenai topik tertentu sebelum mereka datang hadir ke sekolah dan belajar topik tersebut. Pencarian maklumat yang dilakukan sebelum pembelajaran diberi oleh guru dan dilakukan secara kendiri oleh anak murid sama ada di rumah ataupun di asrama. Pencarian maklumat ini boleh dilakukan sama ada dengan pembacaan, YouTube, menonton TV, bertanya orang yang lebih pakar ataupun lebih mahir dan pelbagai sumber lagi. Jadi, anak-anak murid akan diberi arahan oleh guru untuk mencari maklumat tertentu yang boleh digunakan sewaktu PDP sebenar di dalam kelas. Seperti yang disebutkan tadi, di Said Putra, kami telah mula menggarap ataupun mencuba pendekatan ini pada akhir 2019 dan digabungkan dengan elemen PAK 21 yang lain pada tahun 2020. Penerimaan guru dan juga murid-murid amatlah baik, di mana kami dapati selepas beberapa sesi Flip Classroom dijalankan untuk beberapa mata pelajaran, didapati anak-anak murid dapat belajar atau menguasai topik-topik tertentu dari mata pelajaran yang disebutkan dengan lebih mudah. Apabila dilakukan pentaksiran, didapati juga anak-anak murid lebih mudah untuk mengingat maklumat ataupun intipati topik tersebut kerana mereka telah mempelajarinya sebelum masuk ke dalam kelas. Di Said Putra, guru-guru diberi bimbingan serta dipantau oleh pentadbir untuk memastikan konsep Flip Classroom yang digabung jalinkan dengan pendekatan PAK 21 yang lain seperti blended learning ataupun pembelajaran teradun akan dapat meningkatkan prestasi, penglibatan dan penguasaan murid-murid di dalam semua ilmu pengetahuan dari pelbagai mata pelajaran. Jadi, ingin saya seru kepada semua warga pendidik, terutamanya para guru yang berada di luar sana, marilah kita sama-sama menggunakan konsep Flip Classroom di dalam PDP, di dalam pedagogi kita, supaya ia dapat merangsang minat murid, meningkatkan penglibatan murid di dalam kelas dan sudah pastinya akan meningkatkan prestasi murid dalam penguasaan mata pelajaran. Itu saja dari saya. Selamat mencuba Flip Classroom di dalam kelas. Sekian, terima kasih. Kelas kita untuk hari ini tamat di sini saja. Okey, untuk kelas berikutnya nanti kita akan belajar tajuk kod prima dalam nada G major. Okey, kamu boleh rujuk teks ke surat 42. Okey. Cikgu juga akan hantar bahan PDPC melalui Telegram supaya kamu boleh membuat persediaan dalam pembincangan kelas nanti, dan cikgu juga galakkan supaya kamu memuat turun aplikasi Perfect Piano dalam telefon masing-masing supaya kita boleh guna dalam kelas nanti. Okey? Okey, sekian. Terima kasih.
chord 1 G major, drive-nya ialah G, B, D. Okay. C. Okay, Assalamualaikum semua. Saya harap kamu dah prepare untuk kelas hari ini. Hari ini kita akan belajar tajuk dia ialah chord prima. Okay, so cikgu dah bagi tugas sebelum ni. Kamu dah sedia? Ya. Okay, dah sedia. Aktiviti kita ialah kita buat theory walk dulu. Kemudian kita akan buat pembentangan dan sedikit persembahan. Okay. C, tanda kamera. Bulatkan je boleh. Start dari mana? Sini, G. Bulatkan sini. G major. Okay. Chord 1. Chord 1 G major. Ini berarti dia bermula daripada G, B, E. okey, tulis je ini D major. Ni mari ibarat. Okey, di sini ni. Kat sini, sharp ni. Hari ini kami nak cerita tentang chord G major dan B dan D. Ini adalah secara penulisan G, B dan D. Adalah kalau chord 1 ni chord C dan E dan G. Bila bergabung chord punya notasi dia D, F sharp dengan A. Chord D major, dia dalam nada D major, dia nombor yang kelima. Lepas tu kalau dalam balok, nak pilih dia macam ni. D, F sharp, harmonic. So try main. Yes. Faham tak? Chord prima ada 3. Chord G major, chord C major dan D major. G major ada G, B dan D. Chord G major ada G, ada G, ada B, ada D. Alright, good. Thank you. Chord C major ada note C, E dan G. C, E dan G. Betul, bagus. Next. Dalam chord D major ada note D, F sharp dan A. Yes, good. Dan yang alright. 4. Keluar. 1, 2, 4. Dan chord kelima. So, 3 je kan chord kelima? Ya. Chord pertama, chord keempat dan chord kelima. Okey. Chord pertama tu. Chord keempat. Chord kelima. Okey, kamu boleh tengok latihan iringan nombor 5, muka surat 44.
belajar? Kod 5. Berapa kod semua? 3 kod saja. Kod pertama yang depan ni apa dia? D major. Yang kedua barisan? C major. Dan barisan nombor 3? D major. Alright, good job. Tamat pada kelas pada hari ini. Cikgu minta kepada awak untuk kaji dan research tentang pengurusan emosi dan mental. Ya, awak boleh menggunakan internet di kios ataupun bertanya kepada kaunselor ataupun awak research melalui buku-buku teks. Baik, boleh tak boleh? Boleh. So, apabila awak telah research, besok pada hari kelas tersebut kita akan bincangkan topik pengurusan mental dan emosi. Okey. So terima kasih banyak. Kita jumpa pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaruddin bin Latif atas nama panggilan daripada Sekolah Mengasain Tengku Said Putra iaitu dipanggil sebagai Coach Dim. Alhamdulillah pada hari ini pelajar-pelajar tingkat 5 telah habis topik penyalahan gunaan bahan dan saya telah menyuruh pelajar-pelajar untuk membuat ulang kaji ataupun research tentang topik baru pada keesokan harinya tentang urusan mental dan emosi. Pelajar-pelajar perlu mencari macam mana punca berlakunya emosi di kelas, di asrama ataupun di sekolah. Dan juga pelajar-pelajar perlu research macam mana untuk mengatasi dan juga cara penyelesaian yang perlu kita lakukan kepada rakan-rakan yang mengalami tekanan emosi untuk kita menguruskan pelajar tersebut supaya kembali ceria, gembira dan disenangi untuk belajar di sekolah. So, mari kita lihat. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertajuk ni adalah tajuk pendidikan kesihatan. Kalau saya tunjuk gambar ni kepada awak, apa yang awak boleh gambarkan dengan gambar? So, awak pun nampak, bila nampak gambar ni awak dah boleh tahu dah kata iaitu kemurungan ataupun tekanan emosi. Okey, dalam melalui gambar macam ni, awak berada dalam 4 kumpulan. Okey, awak setiap kumpulan ni saya akan bagikan satu grup. Ni adalah kumpulan yang pertama, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga dan kumpulan yang keempat. Dalam perbincangan tu, saya akan sediakan mana lekat ni untuk awak present. Okey, grup awak macam mana awak nak mengaplikasikan kawal emosi? Sebagai contohnya, kita melakukan aktiviti peranian. Dengan aktiviti peranian ni, kita dapat mendekatkan diri dengan Allah dan dapat menstabilkan emosi kita. Lagi, aplikasi yang paling mudah sekali dalam perjalanan kita, Kita berkongsi dengan orang yang kita percaya. okey, alright. Awak boleh tulis ni, nanti awak terbentang kepada kawan-kawan awak. Okey. Okey, kita tengok pada kumpulan pertama untuk membentangkan iaitu menjelaskan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. Okey, sebelah satu, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So, pada hari ini kami akan membentangkan tentang situasi yang menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan emosi. Yang pertama adalah kegagalan dalam peperiksaan. Sebab apa kegagalan dalam peperiksaan ni boleh menyebabkan seseorang tu stres. Sebabnya ibu bapa selalu mengharapkan anak mereka untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Okay, seterusnya adalah masalah dalam persahabatan. Okay, yang first point is masalah membulau. Sebagai contoh kan, sebabkan seorang kecacatan fizikal ataupun something seperti mental, kawan ni ada seseorang ni dipulau oleh satu grup rakan yang menyebabkan dia akan mengalami masalah mental, seterusnya akan menyebabkan masalah mental dia. Okay, baiklah seterusnya body shaming. Saya pasti ramai antara kita yang tahu tentang body shaming ini. Body shaming ini satu perbuatan yang menghina fizikal seseorang. Bagi contoh, seorang itu dia berbadan yang agak besar, rakan-rakannya memanggilnya gemuk. Okay, faktor yang ketiga ialah masalah dalam keluarga. Keluarga yang tak harmoni ini akan menyebabkan kesihatan emosi anak-anak kaitan. Dari ini kami akan membentangkan tentang kepentingan menguruskan ketidakstabilan emosi. Okey, kepentingan pertama ialah menghindari individu merasakan tekanan emosi yang mampu memberikan impak yang negatif. Okey, terima kasih kepada kumpulan kedua. Okey, kumpulan yang lain-lain ada soalan untuk yang awak nak ajukan kepada kumpulan nombor 2. Saya ada soalan. Apa tindakan yang perlu dilakukan sekiranya situasi tersebut sudah hampir terlambat sebagai seorang kawan? Okey, terima kasih kepada saudara Afif yang bertanyakan soalan-soalan tadi. Okey, seperti yang kita tahu, kalau perkara ni dah terlambat dah terlanjur kita panggil, kita bolehlah ingatkan dia semula tentang apa tujuan kita hidup ke dunia ni. Lepas tu kita patut tahu bahawa setiap masalah tu mesti ada dalam penyelesaian sebaliknya. Jadi kita bagi tahu dia apa tujuan kita. Okey, selepas selesai daripada pembentangan yang awak telah bentangkan, so kalau kita tengok dekat standard pembelajaran tu, awak dah boleh nampak, iaitu awak cuba buka muka soal, muka teks awak, muka soal 1, 3, 4. Okey, daripada hasil pembincangan tadi, cuba tengok pada standard pelajaran. Yang pertama tu apa dia? Menjelaskan situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. So, kumpulan pertama tadi dah telah membentangkan ketidakstabilan, betul tak? Dah menjelaskan kan? Okey, yang kedua tu apa dia? Menjelaskan kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi. Okey, yang ketiga? Mengaplikasikan kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi. Okey, so kita tengok pada topik bukan soal apa tu? 136. Okey, situasi yang mempengaruhi ketidakstabilan emosi. So dia ada point to point. So nanti awak boleh baca yang tu. So kita tengok kegagalan dalam peperiksaan. No? Dalam kegagalan peperiksaan ni ada 3 benda, iaitu stres. Yang kedua apa dia? Tekanan semasa belajar. Tekanan semasa belajar. Yang ketiga? Bekerja. Awak sebagai seorang murid sekolah sains, apa yang tekanan awak sebelum awak jawab pasal peperiksaan? Yang pertama apa dia? Grade. Grade awak. Yang kedua, awak dipushkan sehingga untuk mendapat A+. Itu
tekanan emosi yang selalu awak dapat. Tapi macam mana awak nak mengatasi emosi tersebut dan berjaya dapat A+. So kita tengok slide yang seterusnya. Okey. So awak tengok balik slide yang seterusnya. Okay, awak dulu. Okey. Kepentingan mengurus ketidakstabilan emosi. Okey, dalam ketidakstabilan emosi itu macam mana awak nak menguruskannya? Yang pertama tu apa dia? Buat keputusan. Yang kedua? Merasa gembira. Yang ketiga? Penyatuan masyarakat. Okey, yang keempat? Dan hidup sihat. Yang kelima? Berkomunikasi. Okey. Alright, so kita tengok pada slide yang seterusnya, slide yang terakhir, iaitu kemahiran menguruskan ketidakstabilan emosi. So ada beberapa poin di situ, ada 5 poin. Yang pertama, aktiviti kerohanian. Kalau saya tengok tadi ada kumpulan nombor 3 yang buat aktiviti kerohanian. Dia cakap aktiviti kerohanian. Yang kedua, mengakui kesalahan diri. Mengakui kesalahan diri. Yang ketiga, bersikap empati. Yang ketiga, yang keempat, berkomunikasi secara berkesan. Yang kelima, menjauhi sikap agresif. Alright, so ada 5 poin yang awak kena tahu, iaitu macam mana kemahiran untuk awak menguruskan apa? Okey, so kita akan pergi kepada topik seterusnya, iaitu kita akan buat sedikit permainan, iaitu mini game. So kita akan lawan pasukan lelaki dan juga pasukan perempuan. Okey, awak boleh bergerak. Pasukan lelaki sebelah kanan, pasukan wanita sebelah kiri. Kita tengok game awak. Okey, tekan lah. Ready? Okey, so tamat pada kelas hari ni. Apabila awak telah buat latihan soalan quiz game, so pemenangnya awak dah tahu. Pasukan wanita dah menang, pasukan lelaki dah menang. Okey, sedikit info. Alright, kalau awak stres, dia ada 2 benda kalau awak tengok, warna kuning dengan warna merah. Selalunya warna kuning ni bentuk apa? Bentuk smile. Lalu merah ni bentuk apa? Okey. Kalau awak rasa marah, kalau awak pergi dekat psikologi dekat hospital, dia akan bagi merah. Dia suruh awak faham. Tapi kalau awak gembira, dia suruh awak faham. Untuk orang yang mental, orang emosi. Sebab dia boleh main 2 color je. Jadi awak boleh try, kalau awak rasa mental sangat, cuba tekan. Ready. Sama ya. So ni adalah info, so awak boleh try. Nampak. Okey, untuk yang terakhir untuk kelas kita, saya akan tunjuk satu tayangan video motivasi. I have a lot of memories from when I was a child. One that's always stuck out to me though was when I was about 10 years old and I was in school and I struggled. And I didn't struggle with English, math, or science. I struggled holding still.
And I would try to listen and focus and process ideas, but I couldn't help myself. And to be honest, I would sit there and then I would just start tapping. And the students in the class would look at me and they'd say, "Hey, stop tapping." A lot of the time, I didn't even realize I was doing it. And then eventually even the teachers got after me and they would yell at me and they'd say, "Clint, you have to stop tapping." It got so bad that I got sent to the principal's office for tapping. And he said to me, "Okay, maybe when you go back to class, just try sitting on your hands." And so I did. I went back to class, and when I felt myself starting to tap, I did this. I sat on my hands. And that worked for about 5 seconds. One time I was tapping in class, and my teacher, Mr. Jensen, he looked at me and he yelled. And he said, "Clint, stay after class." And I thought to myself, this is it. I am done. Now, I've always been the type of person that believes that a single moment in time can change a person's life. And this was one of those moments for me. And I will never forget it. And so I was sitting there with Mr. Jensen and an empty classroom. And he walked past me and he sat next to his desk and he said, "Clint, come here. I want to talk to you." And as he looked me right in the eye, he said, "Now, I need you to know something. You're not in trouble. But I do have just one question that I have to ask you." And he asked, he said, "Have you ever thought about playing the drums?" And in that moment, Mr. Jensen, he leaned back and he opened the top drawer of his desk. And he reached in and he pulled out my very first pair of drumsticks. And he held them in his hands and he looked at me and he said, "Hey, Clint, you're not a problem. I think you're a drummer." From that moment on, I've never put those sticks down. I've toured, recorded, and played drums all over the world. My whole college education was paid for with drumsticks in my hand. Just because of a single moment in time when somebody believed in me and he saw something in me that I didn't even see within myself. And from that moment, I learned that there's a difference between being the best in the world and being the best for the world. Okey, so tamat kelas pada hari ini. Saya harap unit tajuk untuk unit 6 ni iaitu pengurusan emosi dan apa? Dan mental. Okey, emosi dan mental awak dapat memahaminya dan dapat apply macam mana cara untuk menguruskan. So saya akan bagi balik buku nota awak. Buku nota awak ni ada yang lengkap dan ada yang tak lengkap. Ada yang tulis baik dan ada yang tulis kurang memuaskan. So nanti awak pasti balik buku nota. Okey, yang terakhir sekali iaitu latihan pengukuhan untuk bab pengurusan emosi yang telah awak buat tadi. Okey, so lengkapkan dan nanti lekat dalam buku nota latihan. Boleh? Boleh. Alright, okey. Coach, thank you, Coach. Coach, thank you, Coach. Okay, right, selamat. Jadi cikgu, tunggu apa lagi? Jom kita flip.